Cuba tengok hadis yang seterusnya. An Anas radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa hablum mamdudun baina sariyatayn faqala ma hadha qalu li Zainab tusalli fa idza kasilat aw qatarat amsakat bihi faqala hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza kasila aw fatara qa'ada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Baginda melihat ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang masjid, diikat di tiang masjid, sini satu, sebelah sana satu. Lalu baginda bertanya, tali apa ini? Orang ramai menjawab, milik Zainab untuk melakukan solat ketika dia kurang sihat atau ketika dia tidak berapa kuat. Dia solat dengan memegang tali ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, lepaskan tali itu. Hendaklah seseorang solat dengan berdiri jika dia mampu. Kalau tidak sihat atau tidak kuat atau tidak mampu, maka hendaklah solat dalam keadaan duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada juga dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Satu hari Nabi masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi tengok ada tali. Tali ini digunakan oleh seorang sahabiah untuk semayang, main sunat lah. Jadi tain dia segar molek, dia semayang diri biasa. Tain tak apa gerak atau ngantuk mata, dia ubuh celah tiup ni tadi. Semayang. Apabila ngantuk, kejut, bangun balik, ataupun tak apa sihat, dia ubuh celah tiup ni tadi. Lalu Nabi SAW suruh buang. Nabi kata, apabila kamu ada kemampuan segar molek, semayang dalam keadaan diri. Jika sekiranya tak sihat, tak mampu, semayang duduk. Jangan buat begitu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu ketika menguraikan hadis ini, dia kata banyak hadis-hadis yang melarang hal yang demikian, dan menyuruh kita supaya melakukan ibadah ini, termasuk ibadah-ibadah sunat, secara al-iqtisad. Al-iqtisad ni kalau bahasa moden hari ini dipanggil ekonomi ni. Dalam bahasa kita hari ini kan bersederhana, tidak melampau, tidak melebihi had kelajuan. Dalam hadis yang lain, ada seorang sahabiah mari melawat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, siapa ni? Kepada Aisyah. Aisyah menceritakan, hadis ini ada dalam Bukhari. Aisyah kata, wanita ni kuat qiyamul lail malam, tak tidur malam. Pun ikat tali buat di tiang, ubuh celah tiang ni, ngatuk, kejut, bangun semayang lagi, ngatuk kat tali tu, duduk buat tiang ni, kejut kalau tak jatuh nak apa. Lalu Nabi kata, mah, jangan buat gitu. Nabi kata, jangan buat gitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi nasihat bahawa tubuh kita ini ada khauf, mata kita ada khauf, keluarga kita ada khauf. Tak bolehlah sepanjang malam yang mulai seperti itu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis-hadis sahih yang banyak malam ini, Nabi nasihat yang antaranya dalam Sahih Bukhari kepada Abdullah Amr bin As. Dia kata dia boleh puasa tiap-tiap hari. Nabi kata jangan. Puasalah 3 hari dalam sebulan, hari-hari putih. Nabi kata dia boleh lebih lagi. Nabi kata puasalah Isnin Khamis. Dia kata dia mampu lagi. Nabi kata kalau begitu puasalah selang sehari, sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam. Kemudian
Apabila sampai time semayang begitu juga. Nabi kata sembahyanglah qiyamul lail seperti qiyamul lail Nabi Daud, qiyamul lail yang terbaik. Iaitu Nabi Daud dibangun 1/3 malam yang terakhir. Kemudian 1/6 daripada malam yang terakhir Nabi Daud tidur. Sebelum subuh lah maksudnya. Dan begitulah juga dengan amalan Rasulullah SAW yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Bukanlah dia suruh yang mulai sepanjang malam. Nabi Daud pun raja siang hari nak mengurus kalau nak orang lepas tu pun boleh. Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari, Nabi qiyamul lail 1/3 malam. Kemudian jika sekiranya dia ada hajat dengan isteri dia, selepas itu dia bersama dengan isteri. Kalau dia tidak ada hajat, dia tidur, kata Aisyah. Tidur pula sebahagian 1/6 daripada malam. Kemudian mandi, kalau bersama dengan isteri mandi. Kalau tak, berwudu, kemudian dia keluar solat subuh bersama dengan di awal malam boleh, di penghujung pun boleh. Disebut di dalam hadis sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bila selepas qiyamul lail, bila dia berhajat, dia mengkahwini isterinya, kemudian dia mandi. Kadang-kadang Aisyah kata dia tengok aku tidur, maka dia pun tidur pula selepas itu. Kadang-kadang ada juga Nabi berbual dengan isteri-isteri dia pun ada juga. Maka terpulanglah sunnah Nabi SAW banyak di dalam contoh. Tetapi Nabi SAW melarang keras. Kalau siapa bengkak tak berhenti semayang, puasa begitu juga. Sebab tubuh kita ada hak, isteri kita ada hak, keluarga kita ada hak, tubuh badan kita sendiri pun ada hak. Kita kena jaga juga kesihatan, perkara-perkara yang ada kepentingan terhadap diri kita. Bukanlah agama Islam ni suruh semayang semua, suruh ibadat semua 24 jam. Tak. Islam ini adalah agama kehidupan. Agama kehidupan dan agama ada hubungan dengan Allah, ada hubungan sesama manusia, dan ada hubungan dengan diri kita sendiri pun. Kita kena jaga hak-hak dan kepentingan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekolah